Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. 1.7.2 Kesan ibadah puasa. Halaman 18. Puasa ialah ibadat khusus yang mempunyai banyak kesan, terutamanya ke arah pembentukan akhlak yang mulia. Puasa juga mampu menjadi sumber kesihatan rohani dan jasmani manusia. Ini peringkat awal ni kita baca sajalah sebab merupakan artikel yang kita kata dia tidak mendalam lagi lah. Hanya orang tahu belaka saja dibagi sebagai mukadimah ya. Ibadat puasa mencetuskan sifat kasih sesama insan dengan syarat orang yang berpuasa memenuhi semua tuntutan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Antara kesan yang paling penting bagi orang yang berpuasa ialah kesan takwa, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayat puasa ni yang boleh katakan popular lah kalau dalam puasa kita dengar. Tiap-tiap kali penceramah akan baca lah ayat ni. Surah Al-Baqarah ni, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cuma dia nak highlight yang di belakang ni, la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi motif ataupun orang panggil matlamat puasa ni ialah menjadikan orang yang berpuasa itu takwa. Orang yang sedang berpuasa disyariatkan tidak melakukan perbuatan keji seperti bercakap kotor dan melakukan maksiat. Sebagai kita kata bulan tarbiyah lah. Sebenarnya perkara keji dengan munkar ni bukan tak boleh buat bulan puasa saja. Bulan lain pun tak boleh buat juga kan. Jadi bulan Ramadan ni diganda. Sebagaimana amal dia diganda, puasa apa dia dosa pun berganda juga. Jadi sebagai bulan latihan gitu. Ini kita banyak dengar daripada penceramah dah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnatun fala yarfuth wa la yajhal." Ini hadis riwayat Bukhari dah. Puasa itu perisai. Maka janganlah orang yang berpuasa itu bercakap kotor dan melakukan perbuatan yang jahil. Perbuatan orang yang jahil. Merujuk kepada maksud hadis di atas, puasa boleh bertindak sebagai benteng dan perisai dalam kehidupan orang yang berpuasa dengan syarat ia memelihara ibadat puasa dengan sebaik mungkin. Selain daripada ibadat puasa ini juga memberi didikan disiplin mematuhi waktu berpuasa, ia juga memberi didikan supaya prihatin dengan kesusahan orang lain, terutama dari segi kemampuan untuk makan dan minum. Kita cuba tahan makan minum, dan implikasi kepada kesihatan tu semua orang maklum belaka kan. Sebab kita rusuk sistem tubuh kita ni kerana makan ni. Dengan kita disiplinkan makan ni tu, dia boleh mendatangkan baik kepada kesihatan kita. Ketika melaksanakan ibadat puasa, kejahatan nafsu syahwat seorang dapat dikawal, terutamanya bagi orang yang belum berkahwin. Ini jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia sabda kepada orang muda yang tidak ada kemampuan nak kahwin. Jadi ya ma'syar syabab, dia kata, man istata minkumul ba'ah falyatawazzaj fa innahu aghuddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija'un. Wahai para pemuda, dia kata kepada para pemuda semua, sesiapa di antara kamu telah mampu, ada pembiayaan lah untuk berkahwin. Kita belajar dalam munakahat kan, kemampuan untuk berkahwin. Kita bincang dulu hukum kahwin itu ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada halal dah. Jadi 5 hukum tu terletak kepada seseorang itu. Jadi apabila dia kata orang ni dah ada mampu boleh kahwin, tapi dia tidak mampu, kemampuan dari segi fizikal tapi pembiayaan tak ada, jadi dia kata bernikahlah. Kerana nikah itu dapat menundukkan mata. Kalau ada kemampuan, dia kata berkahwinlah kerana boleh menundukkan mata dan memelihara kemaluan. Dan sesiapa yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa kerana puasa itu dapat menjadi perisai baginya dalam mempenuhi syahwat. Itu maknanya Nabi sendiri akui puasa tu boleh menyekat nafsu.
Lepas tu berlaku perzinaan juga tu. Oh tu tak tahulah tu bakal dia masuk iblis kuat dah. Puasa berlaku. Perkara maksiat jugalah. Ibadat puasa juga menjadi pendorong kepada amal kebajikan yang lain. Kalau kita tengok dia puasa kan, perangai orang pun bertukar dah. Sembahyang jemaah masjid jadi penuh. Apa buat? Zuhur asar penuh. Subuh tak sekira, dia lepas sahur tak ada orang nak pergi. Cuba tak apa, tidak. Dalam puasa, orang baca Quran pun jadi rajin. Kita sendiri pun jadi rajin dah. Jemaah zuhur asar tu jadi ramah dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri masjid kita ramai juga zuhur asar kalau boleh puasa. Tak tikah. Beza dah. Kalau kita jelas benar kalau masjid besar lah, macam masjid Kasar, Telipuk, apa kalau boleh puasa tu zuhur juga semua jemaah ramai. Jadi Rasulullah sendiri giat menggandakan ibadat sunat lain seperti solat tarawih, iktikaf dan berqiyamul lail seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Ini riwayat Bukhari Muslim. Ini hadis sahih lah. Walaupun banyak hadis-hadis yang dhaif dan palsu pun ada, maudhu', menyebut kelebihan berpuasa. Jadi kita ambil sahih. Sebab dia biasanya dia cari hadis palsu tu dia berasa tak sedap lagi, nak cari benda hak istimewa lagi. Sebenarnya hak ni tak ada lah benda yang paling istimewa dalam hidup kita. Bila ampun dosa ni yang menyebabkan boleh masuk syurga. Nak cari gapo lagi? Ni siapa dia puasa pada hari pertama gini, maka pahalanya seperti para nabi dan rasul. Kita nak buat gapo pahala banyaknya? Kalau dosa tidak diampun. Dah. Pahala banyak. Kalau dosa tidak diampun, tak ada mana. Masuk syurga kerana rahmat Allah, kerana dosa telah diampun. Jadi bila Nabi sebut gini, sesiapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, padan dah tu nak cari kat mana lagi? Ya. Imam Al-Ghazali menyenaraikan 6 rahsia puasa dalam kitab karyanya Ihya Ulumuddin supaya terhasil kesan yang baik bagi orang yang berpuasa. Ini pendapat dia ni, Imam Ghazali sebabnya dia ni orang panggil sebagai doktor jiwa lah, ulama doktor jiwa dia panggil. Sebab tu kitab Ihya tu kitab yang sangat berharga dalam didikan jiwa. Oleh kerana itu Imam Iraqi tu ambil inisiatif, dia mentahqiqkan hadis-hadis dalam kitab Imam Ghazali. Pasal sayang kalau kitab tu kitab molek. Tengok idea dia kan. Dia fikir dia orang yang fikir yang tajam. Tapi sayang tak boleh. Kita duk belajar tu. Hadis maudhu' dengan hadis yang dhaif jiddan banyak duduk dalam kitab dia. Sebab kalau kita tengok kitab Ihya kan, tidak hadis yang dia sebut kan, dia tak sebut riwayat. Sabda Rasulullah, betul tak? Dia tak sebut Bukhari Muslim. Sabda Nabi saja. Jadi janganlah kerana hadis maudhu' dengan hadis terlalu dhaif tu banyak dalam kitab dia, kita buang kitab itu. Jadi kitab tu masih berguna, cuma Imam Iraqi dia tahqiq tu ada nota kaki di bawah disebut ini hadis dhaif, ini hadis dhaif jiddan, ini hadis maudhu'. Jadi kita tak usah bacalah hadis waktunya, kita ambil benda lain. Jadi contohnya dalam kitab Imam Al-Ghazali ni, Ihya ini benda-benda gini ulama boleh terima dia sebab tidak melibatkan hadis dia. Kalau ada hadis yang kau boleh dengar. Mungkin ada yang kita boleh kita jadikan sebagai satu amalan. Kita ada sebagai amalan kita. Jadi persoalan ini siapa apa yang jadi benda pada yang doktor itu masuk ke doktor. Kita kena jadi soalan Cikgu Suri tanya pasal apa dalam kitab Ihya. Bukan kitab dia saja, banyak kitab ulama termasuk masa dia menulis, dia termasuk hadis yang kalau dhaif tak apa lagi. Dhaif ni boleh menjadi sandaran kalau bukan benda-benda fadail, dan dia ada hadis dhaif, ada hadis sahih lain dah untuk membantu. Dhaif jiddan dengan maudhu' ni hak tu memang tak boleh. Bapa dia termasuk dia oleh kerana
orang panggil pengetahuan dalam ilmu hadis tu lemah. Ulama-ulama yang menulis kitab ni, dia tidak menguasai ilmu hadis. Itu saja punca. Ini Imam Ghazali dia mengaku sendiri dalam kitab akhir dia. Dekat kat nama hati tu dia asyik. Kitab akhir dia kalau tidak silap Iljamul Awam Anil Kalam dia kan. Disebut benda-benda pengakuan dia. Dia kata pengetahuanku, ilmuku dalam bidang hadis terlalu lemah. Mengikut riwayat dia nya, kitab Bukhari tu duduk atas dada dia, dia mati. Mati molek, mati baca kitab Bukhari. Atas dada dia. Dia baru macam Ustaz ada lagi. Dia kata dalam semua ni orang perawi hadis tu ada berapa riwayat kata Ibn Athar dia sahih lah mengadah berapa dalam kita Bukhari Muslim Nasai macam mana tu. dia kata, sebab bila kita kata hadis ni ada dalam Bukhari Muslim, dia kena royak, bacalah hadis tu. Biar orang boleh takhrij. Kita belajar dah tu. Hadis ni boleh kita tentukan melalui metodologi takhrij. Takhrij maknanya semua hadis tu betul sungguh ke ada dalam tu. Oh ya ada dalam Bukhari, dalam Muslim. Baca dulu. Lepas tu pula hok molek lagi royak. Hadis nombor berapa? Yang jadi ustaz tu kontroversi dia royak Nabi pesan apabila ada masalah gapo-gapo, aku mati mu hidup di batu nasi aku, mu mintaklah dengan aku. Oh, jadi dia royak ni ada hadis di Bukhari, ada Muslim ni. Jadi dia sebut saja dia mun tanya aku baca ke hadis tu nya. Jadi ni berat benar ni jual nama Bukhari Muslim. Benda tak ada. Ada Imam Ghazali, dia tidak royak Bukhari Muslim. Kan? Sepatutnya kalau dia nak rujuk ke kitab Bukhari Muslim, memang dah ada Bukhari Muslim ni. Imam Bukhari mati 250 ni. Imam Ghazali 500, maknanya beza 300 tahun. Mana kitab tu dah ada. Kitab Bukhari ada dah. Cuma dia tak pergi rujuk. Pasal apa? Sebab komunikasi zaman dulu bukan seperti kita lah ni. Dia duduk dia lahir di Tus dah. Orang Iraq dah Imam Ghazali. Bukannya mudah nak ambil kitab Bukhari Muslim duduk di Bukhara dah. Bukan sekolah ni, nak access payah. Jadi apa yang boleh dia menulis, apa ada depan dia. Tak tidak nak nulis bahasa nak nulis dah. Ilmu ada, tapi nak rujuk payah. Maknanya dari segi kita kata tidak semua sekali kita dengar hadis atau apa, tidak kata saya cara sebab itulah kita belajar dulu, bila kita nak sebut sesuatu nas, dia kena riwayat. Ini kita baca ni hadis Bukhari, hadis Muslim, Abu Daud. Dah. Jadi kalau tamu-tamu kalau hadis kod Melayu pula, Nabi bersabda baca bering-bering. Bukan hadis pun. Macam orang mengajar akidah, dia start pula man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Dia nak mengajar kitab sifat 20. Dia start mula-mula lagi. Lepas assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim baca kata agak kita nak belajar kitab akidah dan nak mengenal Tuhan sebagaimana Nabi sabda sallallahu alaihi wasallam man arafa nafsah faqad arafa rabbah, siapa kenal diri dia maka kenallah Tuhan. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata-kata ulama. Situ dosa dah tu menyandarkan sesuatu kepada Nabi sedangkan Nabi tidak sabda. Ni bendanya orang nak sebutnya. Orang yang tidak cermat dengan hadis ni memang ramai. Penceramah, penulis. Macam kitab-kitab Jawi klasik. Memang banyak sungguh. Jadi tugas ulama kemudiannya tahqiq semula kitab tu. Tahqiq tu confirm semula. Semak semula. Sebagaimana Imam Iraqi telah buat kepada hadis Ihya ini. Kita jangan celur dia pasal kemampuan dia. Imam Ghazali kemampuan dia masa tu. Terima kasih banyak dia dengan ilmu dia tu. Cuma dia mengaku. Dia minta kepada orang dia cuba semak balik. Kita aku ni. Mana-mana hak kalau hak mana-mana hak tak betul, buang. Hak berasa boleh pakar. Dia berjiwa besar. Kalau bukan orang law ni kalau kritik mula dia nak marah selalu. Imam Syafi'i pun setahu dia tu, dia buka pun. Dia katakan masyhur dia iza sahal hadis khilafu qawli fa'malu bil hadis wa turku qawli. Kalau mujumpa hadis sahih bercanggah dengan pendapat aku, mu pakar hadis sahih, mu jangan pakar pendapat aku, dia kata.
Setahu Imam Syafi'i je lah. Sama tu lah orang nak tengok payah dia. Dia pula berjiwa besar begitu tak. Jadi tujuan sebut di sini ni, takut kita belajar hadis ke apa, kita kata dalam kitab Ihya ni banyak hadis maudhu'. Jangan kata gitu dah. Orang dah tahqiq dah. Imam Iraqi dah keluar dah tu. Sebab tu kalau nak baca kitab Ihya ni, kita baca yang telah pun hak dia ni dibuat panel merah. Ada tu. Kitab yang telah pun disemok oleh Imam Iraqi. Mudahlah tidak. Jadi Imam Ghazali ni kerana dia ni seorang yang pendidik jiwa, pemikiran dia tajam. Tengok disebut sini. Menundukkan mata dan menahan diri dari meluaskan pandangan kepada segala perkara yang tercela dan dibenci oleh agama, dan dari apa sahaja yang melalaikan hati untuk berzikir kepada Allah. Jadi dengan puasa ni. Yang kedua, dia kata menjaga lidah dari cakap-cakap kosong, bohong, mencela, bercakap kotor, bertengkar dan riak. Jadi dia kira macam bulan tarbiyah lah. Mudah-mudahan dengan tarbiyah bulan Ramadan tu terbawa kepada 11 bulan yang lain. Itulah. Sebab kita nak ngaji ni, kita ngaji fiqh ibadah. Nak tengok apa dia fungsi ibadat itu. Solat sudah dah kan? Kita dah belajar solat, kita tengok apa dia sumbangan puasa ni kepada diri orang ke arah menjadikan individu yang bertakwa. Nombor 3, menahan telinga dari mendengar hal-hal yang dilarang dan dimakruhkan. Kerana semua yang haram diucapkan, haram pula didengar. Allah menyamakan antara mendengar perkara haram dengan memakan perkara haram. Nombor 4, dia kata memelihara seluruh anggota tubuh yang lain seperti tangan dan kaki dari segala yang dibenci. Menahan perut dari makan makanan yang syubhat ketika berbuka. Tapi terletak ke kita. Tapi kalau orang tak cara juga. Orang yang telah memang profesor dia tu makan harta haram, walaupun dia puasa, takkan dia berhenti dah. Ni ilmu dia je lah. Dia tidak faham maknanya boleh puasa tu kita nak cari benda bersih. Tokai Panggu Raya misalnya. Saya duduk Pasir Putih dulu ya. Tokai Panggu Raya. Istiqamah dia dengar orang apa ni duk mengajar tu, imam mengajar tu Pak Malam kuliah maghrib dia. Dululah tahun 80 Panggu Raya, Panggu Rani ke. Tokai dia ada, dia boleh tunjuk tu Tokai Panggu Raya. Boleh ada dia. Jadi dia tak boleh kait ke tak? Harta haram. Kau panggil orang yang kira duit tak bawa molek duit tu dah. Duit maksiat dah. Yang kelima, tidak membanyakkan makan ketika berbuka. Tak jadi kita ni nak. Waktu Ustaz Saimul kata boleh puasa jadi asyraqah. Asyraqah dia serokok bawa. Jadi kita pelik tau. Dalam puasa padahal dia suruh, Imam Ghazali kata tidak memperbanyakkan makan ketika berbuka. Di pasar Ramadan kan ikut dia kena beli dah. Mengisi perut dan mulut dengan tidak sepatutnya. Boleh kita buat dah boleh puasa ni dah. Biar kurang sikit. Wasa lauk sudah dah. Rutin orang ni buat koken dapur macam-macam lauk wasa lah. Dah kita dah patut dah bila kita nak ajar dah. Lama dah kita kalau boleh puasa suka jual dah makan ni pula. Pakai Cina tolong tupai sini. Cina kita asyik raja dia beli dah suka boleh puasa dah banyak kuih dia beli. Lauk ke. Jadi kita ni kalau mengikut falsafah ni Imam Ghazali kata tidak memperbanyakkan makan ketika berbuka. Ya. Kita berazan dah. Puasa tak lama ni. Jamadil akhir dan Rabiul akhir ni dah. Boleh dah nak gambar nak atas dah. Boyak kau orang ni masuk sekarang sudah lah. Kita ni tua dah. Boleh duk puja ke makan dah. Namun ni hendaklah hatinya berasa bimbang antara takut dan harap. Kerana tidak tahu adakah puasa diterima dan ia menjadikan ia orang yang dekat dengan Allah, atau puasanya ditolak dan ia menjadi orang yang dibenci. Kita bimbang, dia kata kan, tidak ada baginya illal ju' wal atas. Nabi kata dah. Tidak ada min siyamihi daripada puasa dia tu illal ju' wal atas. Melainkan lapar dan dahaga. Tak boleh pahala.
dia disebut sini macam Imam Ghazali, kita kena bukan puasa sajalah, mana-mana ibadat khaufan wa tama'. Apa dia? Khaufan ni bimbang, takut. Takut Tuhan, takut tak betul amalan kita ni. Tapi jangan duduk dengan tak takut, tapi wa tama', tamak. Betul-betul harap Tuhan terima. Jangan harap dengan tidak ada takut, dan jangan takut tak ada harapan. Ni buat mana ni? Dia sebut khaufan wa tama'. Payah juga nak ambil. Bukan kalau harap sungguh. Tuhan aku harap sungguh, Tuhan terima puasa aku ni. Ibadat lain pun lagu tu juga. Tapi aku bimbang, takut tak jadi. Dia suruh gitu. Jangan kerana takut tu menjadi negatif, kita tak sibuk. Dan janganlah pula kita terlalu confident sehingga kita tidak bimbang, takut benda tu tidak salah. Tu pandai-pandai lah. Kalau siapa dia boleh, saya nak sebut je sekarang tu, sebut dia khaufan wa tama'an. Khaufan tu takut, tama'an tu tamak. Khaufan wa tama'an. Bukan saja ibadat puasa, ibadat lain pun lagu ni juga. Semayang ke apa. Boleh? Cikgu rasa dia? Kajian saintifik juga mengenai kesan puasa terhadap kesihatan manusia menyatakan bahawa puasa merupakan cara yang terbaik untuk membersihkan racun toksik yang terkumpul di dalam tubuh ataupun racun yang baru masuk melalui makanan yang tercemar. Kita tengok sini, orang yang tidak puasa kan, doktor perubatan kan, dia buat IF dia, betul tak? Intermittent fasting tu, dia suruh kosong tubuh kita tu 14 jam, 15 jam. Sebenarnya Islam lama dah puasa. Dia boleh terima tu orang putih, cuma dia tak sebut puasa. IF. Tahulah kau dah IF dah. Kata ni ada buat dia nak menurunkan berat badan pun IF. Ada orang tahap 4 baru ni. Tahap 4 buah pinggang turun tahap 2. Tahap 1 turun. IF lah. Kosong perut 14 jam, 15 jam sehari, tengah malam. Jadi saya nak rojaknya puasa. Ibadat puasa tidak sehari ni. Molek puasa lah kena. Berkat kau boleh pahala. Tapi bila puasa ni kita tak tahan kau tengah hari. Dia IF dia buat malam. Dia buat malam, makan petang ni. Kira 15 jam, 14 jam tu baru makan pula. Secara saintifik telah terbukti amalan ni orang buah pinggang daripada tahap 4 turun tahap 1, tahap 2. Nampak? Maknanya selari dengan puasa. Nak royak puasa kita ni telah dibukti melalui saintifik. Dia pun cari puasa juga. Perubatan baharat pun cari puasa. Cuma dia tak sebut puasa. Dia tak dia buat puasa siang hari sebab dia nak makan. Dia buat puasa malam. Nampak tak? Okey. Ketika berpuasa, zat beracun yang tersimpan berpindah ke hati dengan jumlah yang besar. Kita tak tahu biologi, kau boleh tahu ini. Mari ke hati. Di sanalah zat-zat tersebut mengalami oksidasi, peristiwa pelepasan elektron. Saya ambil nota ya ni. Ambil di balik baik melibatkan oksigen ataupun tidak. Dan boleh dia menampakkan dengan mengeluarkan unsur racun dari zat-zat tersebut. Saya saintifik sikit ni kita bincang. Maka racun yang ada akan hilang dan dikeluarkan dari tubuh melalui saluran pembuangan. Tengok menasak puasa. Toksik boleh buang. Jadi obat yang paling mujarab puasa tu. Dia panggil self repairing. Pembakian secara diri. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan ibadat puasa pada waktu siang bukan pada waktu malam. Dari mula orang putih waktu malam dah. Tentulah menampak dia lebih siang lagi. Dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari merupakan waktu-waktu seorang yang sangat aktif, di mana proses kerja tenaga yang tersimpan dalam bentuk lemuk dan glykogen juga terjadi di siang hari. Tak faham sikit lah, tak ngaji sains tak kelebihan lah. Boleh cikgu rasa, boleh faham sana? Maka pada waktu inilah terjadi penaikan glukosa yang tersimpan dalam hati pada tubuh yang merupakan makanan yang paling baik bagi otak. Otak pun jadi cergah puasa. Sebab tu perang badan orang dia boleh perang. Puasa. Dia inspire satu tenaga. Kalau kita tengok sini, merasa glukosa. Kita apa pun kita letih puasa, psikologi. Kita kuat-kuat sudah, puasa tak cekak. Jadi ada fikir kita tak cekak semacam. Puasa tak cekak, puasa lapar, puasa letih.
Dia kuat. Ya. Cari buku dah makan deh. Dia cap psikologi lemah. Sebabnya ni tiap-tiap isna kami ni kan di sekolah tak ada nama wajib tu. Saya pun tak tahu dia puasa. Kita ajak ganti basikal dia. Lepas asal. Boleh ke? Gua tak cium. Beti dekat bebenin setengah tu. Beti minai tu. Dia puasa lah tu. Weh puasa. Ha, tengok. Ni boleh ganti basikal. Apa boleh? Gitu. Orang Melayu kita rasa berkali lemah dengan puasa ni. Orang okey, habis puasa kita pergi zakat pula. Tak separuh lagi dah nota kita ni. Baru satu baru ni. Kesan ibadat zakat di laman sesawang pejabat mufti wilayah Persekutuan 2015. Ni mufti dulu lah ni. Ia jadi menteri agama dulu. Ada memberikan jawapan kepada satu persoalan berkenaan hikmah dan faedah berzakat. Bahawa amalan berzakat mampu menjadikan diri orang yang berzakat bersifat pemurah dan suka mengerjakan ibadat korban. Dia tarbiyah. Dengan cara zakat tu, dia boleh mengurangkan perang kedekut. Imam Ghazali kan setiap penyakit dia ada obat dia. Nak obat penyakit kedekut ialah dengan cara menderma. Mula Tok Guru Sokor dia kata, kena cari obat tu kena benar. Dia kata kalau nak berobat obat kedekut kena derma. Dia tak sia dengan berzikir. Berzikir apa berzikir? Nak suruh hilang perangai kedekut. Dia tak hilang pasal obat lain. Obat kecil manis makan panado tak jadi. Nak menghilangkan sifat kedekut kena derma. Ya. Pasal kita tak uis diri. Kalau kita tengok dari segi ada bab zakat kan, Ibn Hajar Al-Asqalani dia sebutkan, apabila kita mengholor ke orang tu kan, kita berasa satu kepuasan, orang itu pula disunatkan berdoa. Dalam Bulughul Maram ada sebut kan, bila kita holor derma ke dia berdoa kepada kita untuk kesejahteraan apa semua. Situ dia kata kesan psikologi. Berbeza dengan zakat kita masuk. Dia tabung haji lebih kurang syarikat lah. Kita bersyarikat sama dengan dia tolong keluar atas nama syarikat. Zakat kita. Jadi tak ada lah. Tidak kerasa benda tu. Untuk dari segi hukum ya. Taklif hukum lepas dah, cumanya rasa kalau berikut kalau tengok macam Ibn Hajar sebut dalam Bulughul Maram, dia bawa hadis-hadis di situ menyebut bahawa disunatkan orang yang menerima zakat tu berdoa kepada orang yang bui. Itu dia panggil, dia sebut situ, dia kata ada kesan psikologi. Kita berasa ke mana kita beri kat orang kan, suka dah dengan ikhlas, kita berasa satu kepuasan. Dengan kita suruh orang bui lain lagi. Tak. Cuma tidak zakat benda wajib, dia kata dah. Benda wajib ni kita boleh tidak susut lah benda ni ya. Kita bui sendiri dengan suruh orang bui tu lain dah. Dia ada kesan psikologi tu. Tengok muka dia orang hak terima tu dia. Amalan berzakat juga boleh menjauhkan sifat kedekut dan juga sifat bakhil. Orang yang menunaikan zakat akan merasakan bahawa hartanya berlaku pertambahan daripada berkurangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ni kalau nak riwayat hadis macam kita dah belajar hadis tu kena riwayat hadis riwayat siapa? Muslim. Dia kena baca teks dia. Dia macam ustaz tu dia riwayat Bukhari Muslim baca tak? Dia mau kata dia sebut saja Bukhari Muslim baca lah. Dia riwayat ni perawi hadis ni. Berat seorang. Mana qasat sadaqatum min malin. Zakat itu tidak akan mengurangi harta. Nabi jamin ni tidak akan kurang hartamu dengan cara waktu beri zakat. Tak kurang guna $1,25,000. Ingatlah. Piti $1,25,000. Kurang. Apa tak kurang Nabi kata. Yakin. Macam Sayyidina Abu Bakar. Dia dengar ni mana qasat sadaqatum min malin. Tiga peperangan tabuk tak ingat.
Sayyidina Uthman bagi separuh daripada harta dia. Dia orang kaya separuh banyak. Sayyidina Abu Bakar sikit pun. Bila Nabi tanya Sayyidina Uthman, dia tu mau isi banyak mana zakat? Dia kata separuh daripada harta aku. Tanya Abu Bakar, dia kata aku semua. Tak ada sihabu. Lepas tu dia tak mau nak makan ke apa? Nabi teh dia. Dah dia kata mana qasad sadaqatu min mana? Tidak akan kurang harta. Dia sedap dia jawab. Sebab tu boleh nombor satu. Orang masuk syurga nombor satu umat Nabi Muhammad lepas ada Nabi. Tengok perangai setahun tu. Dia kata apa? Mu tinggal apa? Jawapan dia Sayyidina Abu Bakar. Taraktullaha wa rasulah. Aku tinggal Allah dan Rasul. Dah mu semua ni mu tinggal apa? Kita kata ada juga misalnya ada beras sorghum ni. Kalau kita pitih adalah sikit-sikit untuk budak-budak. Bila Nabi tanya, dia nak jawab lagu tu. Adalah gandu sedap. Dia kata taraktullaha wa rasulah. Aku tinggal Allah dan Rasul. Kalau boleh makan Allah dan Rasul, nak makan hot tu. Pencing. Bila saya dia sambung dia kata dia bayar zakat untuk pencing. Apa saya fikir? Kita biasanya kita guna pendapatan kita boleh tak pendapatan tidak. Tapi di bawah ni kita nak bayar juga. Sistem dia. Tapi dia kata dah pencing tak ada. Dia pasal sistem dia. Bukan dia tak ada dalam kata panggil sistem dia tak ada. Bukan tak dari segi hukum. Kalau peci banyak boleh juga peci 11,000. Ya. Jadi nak royak tak ada kesalahan. Kalau boleh kita nak pakai hot tu ataupun kita nak pakai bila duit terkumpul setahun kan. Serupa juga lah. Duit peci dah ada banyak terkumpul dah. Zakat itu tidak baik. Ni nak yakin ni Nabi kata ni zakat tidak menggunakan harta. Tak kurang mana sejuta, tak ada luar 25,000. Naqasat ni mana kurang? Sedekah zakat. Dah. Dia supaya dikatakan innamas sadaqat lil fuqara. Sesungguhnya sedekah bermakna zakat lah. Sedekah wajib. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjauhkan harta tersebut daripada sesuatu yang memudaratkannya dan memeliharanya daripada gangguan manusia. Dia preserve. Macam ada kuasa pula nak jaga harta kita. Tidak bazir. Kadang-kadang Tuhan ni dia beri rezeki kan. Dah kita tak nampak toko dia boleh betul lain. Duit kita boleh pendapatan kita jadi tidak bazir. Kita beli kita kata gini, kita beli peti sejuk lah di rumah kita lah. Sampai 10 tahun tak bunuh. Orang ni beli 2 tahun bunuh, kena tukar peti sejuk macam dia. Bunuh, beli bunuh. Kita tak bunuh dah. Tu kita pergi apa? Tu cara Tuhan tu berkat. Tak bunuh kita. Orang lain tak bunuh macam kita tak jadi bunuh. TV tak jadi bunuh, kau tu tak bunuh. Tu satu cara kata Tuhan. Dia jaga, dia preserve harta kita. Banyak kat dah tu kira tu orang lain tu habis pitih kau ni. Okey. Duk mai beli barang tu lah dah. Selain itu Allah Subhanahu Wa Taala juga menunjukkan cara-cara untuk memanfaat dan mengembangkan harta tersebut kepada pemiliknya. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran pahala yang besar kerana mengeluarkan harta semata-mata untuk keredaannya. Ibadat zakat boleh menguatkan hubungan persaudaraan dan kasih sayang antara pengeluar zakat dengan penerimanya. Ya keberapa dah ni? Imam Ghazali habislah tu. Apabila kesedaran ini wujud dalam masyarakat, setiap orang Islam mampu menunaikan kewajipan mengeluarkan zakat kepada pihak yang berhak menerimanya. Daripada lama web mufti lagi rasanya tak? Ianya dapat dilihat betapa eratnya jalinan kasih sayang sesama individu di kalangan orang Islam dan masyarakat keseluruhannya. Zakat juga berperanan untuk memastikan sosioekonomi sesebuah masyarakat itu menjadi lebih baik. Apabila bertambahnya jurang perbezaan antara sosial, maka bertambahlah golongan yang memerlukan bantuan serta golongan fakir. Maka peranan zakat ialah ia berfungsi memelihara masyarakat daripada jurang perbezaan taraf sosial yang ketara. Ambil daripada orang kaya bagi orang miskin supaya tidak mengurangkan jurang perbezaan. Ibadat zakat berperanan penting dalam menangani masalah pengangguran. Antara sebab utama yang menyumbang kepada pengangguran ialah kemiskinan.
orang yang miskin tidak mempunyai modal yang minimum untuk menjalankan suatu perusahaan atau pekerjaan. Ni kalau kita nak beri zakat ni kan, kira-kira kita beri ke dia tu, tahun depan dia tak terima dia. Tapi kita duduk, kita suka beri 20 riyal seorang. Tak? Macam kita tukar cara. Kalau gini, kalau dia punya fungsinya, untuk nak keluarkan dia daripada garis kemiskinan. Banyak. Dia tak ada kerja. Dia boleh buat kerja, modal tak ada. Dia boleh bagi basikal misalnya tak. Tapi nak beli ke kedai tu tak ada. Nak beli alat, nak beli spana, nak beli gapo. Bagi motor lah tu tak. Kalau kita beri zakat, dia orang kaya tu, dia boleh sejuta, dia boleh buat duit 25,000. Tak usah beri ramah, beri atas orang. Beri ke dia 10,000 ke dia. Betul tak? Dek, bukan hukum dia beri ke orang asnaf. Oh, tak sesat masalah. Boleh 50 riyal. Tahun depan dia minta pula. Kita kalau boleh. Orang ni bila kita beri zakat, tahun depan tak boleh dia. Dia ngerok tu. Tak. Beri modal ke dia. Tidak semua kita tengok dia ni. Hal lagi tadi, bila orang tu, dia OKU, dia minta sama-sama, dia tak apalah tu. Ni orang ni, dia ada benda kata apa tak ke? Tak ada modal dia tu. Dia kena racun benda tu tak? Dia suka jadi bagi 100. Dia kena raya agak bagi. Tak sesat masalah. Tanya budak-budak ni, kita tanya keluarga ni. Dia kata boleh kalau ada orang tino dia boleh kalau ada kedai nak jual goreng pisang. Hak ni boleh tak buat gapo-gapo, kita boleh beri modal ke dia. Bukannya besar sangat kadang-kadang orang kampung nak tak. 5,000 dia boleh tak? Nak jual ikan ke apa, nak beli motor. Ni nak jaga ikan. Nak beli motor. Motor tak ada mana buat modal, nak beli ikan. Dia kata boleh jaga ikan misalnya tak. Tapi nak cari motor tak ada. Kalau boleh 5,000 ke dia boleh mula. Jadi tahun depan dia tak minta zakat. Oh, berarti sekat tu